Baik, kita tahu UMNO mengambil keputusan untuk menarik balik dan menamatkan sokongan terhadap Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan serta-merta. Presidennya Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dalam satu kenyataan semalam menjelaskan segala paduan utama yang digariskan oleh UMNO sebagai syarat sokongan terhadap Muhyiddin sebelum ini telah gagal dipenuhi dan dilaksanakan dengan memuaskan. Susulan itu, kita mahu mendapatkan perincian lanjut mengenai hala tuju politik tanah air dan pentadbiran kerajaan. Dan untuk itu, kita akan bersama pensyarah kanan yang juga penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia, Dr. Mazlan Ali. Selamat tengah hari, Dr. Mazlan. Selamat tengah hari. Dr. Mazlan, bagaimana kita nak memahami apakah maknanya menarik sokongan kepada Perdana Menteri? Adakah ia juga membawa makna bahawa sokongan juga ditarik terhadap kerajaan dan mungkin apakah implikasi keputusan ini terhadap kerajaan yang sedia ada? Kita juga nak tahu bagaimana nasib 9 menteri dan 5 timbalan menteri daripada UMNO dalam Perikatan Nasional ketika ini. Dr. Mazlan. Ya, kita semalam dikejutkan dengan kenyataan daripada Presiden UMNO selepas bermesyuarat. Majlis Kerja Tertinggi UMNO menyatakan bahawa UMNO telah kehilangan kepercayaan kepada kepimpinan Yang Maha Berhormat Perdana Menteri dan parti tersebut telah menarik sokongan terhadap Kerajaan Perikatan Nasional. Bagaimanapun implikasi kepada kerajaan sebenarnya akan terkesan sekiranya ahli-ahli parlimen UMNO yang menarik sokongan. Penarikan sokongan UMNO itu bermaksud parti tersebut tidak akan bersama dengan kerajaan memberi mesej supaya ahli-ahli parlimennya keluar daripada kerajaan, tetapi jatuhnya sebuah kerajaan itu adalah bergantung kepada sokongan dan juga penarikan daripada anggota parlimen itu sendiri. Maksudnya selagi ahli-ahli parlimen UMNO tidak menyatakan bahawa mereka hilang keyakinan terhadap Presiden UMNO, maka kerajaan adalah kekal seperti biasa. Ya, Dr. Mazlan, bagaimana Dr. Mazlan melihat tindakan daripada UMNO ini berkaitan penarikan diri daripada menyokong kerajaan Perikatan Nasional ketika ini selepas pengumuman 2 lantikan yang kita tahu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai timbalan Perdana Menteri dan juga Datuk Seri Syamuddin sebagai Menteri Kanan? Kita mendengar sebelum ini bahawa UMNO telah menyatakan bahawa mereka memberi masa selama 14 hari kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Dan semalam 7 hari bulan bermaksud tarikh itu telah pun tamat dan kita mendengar juga semalam bahawa Perdana Menteri mengumumkan pelantikan Datuk Seri Sabri Ismail sebagai timbalan Perdana Menteri dan juga Datuk Seri Syamuddin sebagai Menteri Kanan. Ini bermaksud bahawa Perdana Menteri mahu mengukuhkan kembali keyakinan UMNO terhadap Kerajaan Perikatan Nasional. Dan pelantikan itu memberi mesej bahawa Perdana Menteri berharap supaya UMNO kekal menyokong kerajaan ini dan memfokuskan kepada usaha-usaha kerajaan sekarang untuk menangani pandemik COVID-19. Bagaimanapun kita melihat keputusan mesyuarat UMNO semalam dan kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden menunjukkan bahawa kepimpinan UMNO tidak lagi yakin kepada kepimpinan Kerajaan Perikatan Nasional. Justru saya melihat ini mungkin boleh menimbulkan konflik dan juga pertentangan di dalam UMNO itu sendiri. Ada kemungkinan ahli-ahli parlimen dan juga menteri-menteri kabinet di dalam Perikatan Nasional tidak akan menurut arahan untuk menarik sokongan daripada kerajaan. Dan tindakan seperti ini mungkin akan menimbulkan konflik dengan kepimpinan UMNO dan mungkin akan membawa kepada satu episod yang lain di mana mungkin tindakan boleh dikenakan terhadap MP, ahli parlimen dan juga menteri-menteri yang enggan untuk mematuhi keputusan yang dikeluarkan semalam. Dr. Mazlan, kita juga ingin memahami dari sudut apakah implikasinya dengan keputusan ini terhadap pentadbiran kerajaan yang sedia ada ketika ini. Ya, keputusan Majlis Tertinggi UMNO yang seperti yang diumumkan oleh Presiden UMNO itu memang memberikan kesan kepada pentadbiran kerajaan sekarang kerana ia boleh membawa kepada persepsi atau mesej bahawa UMNO tidak lagi bersama dengan kerajaan, bermaksud kerajaan
akan hilang keyakinan di parlimen dan kita merasakan bahawa kadang ini mungkin boleh menimbulkan persepsi bahawa kerajaan mungkin akan tumbang pada bila-bila masa, tetapi seperti yang saya sebutkan daripada awal tadi bahawa perkara yang paling mustahak sekali adalah kenyataan ataupun kezahiran sokongan mestilah datang daripada ahli-ahli parlimen itu sendiri. Sekiranya ahli-ahli parlimen UMNO kekal bersama untuk menyokong kerajaan Perikatan Nasional, kerajaan ini boleh bertahan di parlimen, tetapi sebaliknya sekiranya ada beberapa ahli UMNO, ahli parlimen UMNO menarik sokongan, kemungkinan Tan Sri Muhyiddin boleh untuk mengadakan perbincangan dan perundingan dengan parti-parti yang lain untuk menggantikan bilangan sokongan yang telah hilang. Ya, Dr. Mazlan, kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden UMNO juga menuntut Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk berundur daripada jawatan itu. Tetapi pada masa sama, beliau tegaskan bahawa tidak akan menyokong usaha untuk menjadikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang baharu. Apa yang kita boleh memahami dan juga mungkin jangka dalam konteks ini? Ya, kita melihat ada kemungkinan UMNO mempunyai hasrat untuk diwujudkan satu bentuk kerajaan yang lain daripada kerajaan Perikatan Nasional ini. Apabila mereka mengatakan mereka hilang sokongan terhadap Tan Sri Muhyiddin dan mendesak Tan Sri Muhyiddin meletakkan jawatan, ada kemungkinan UMNO memikirkan bahawa mungkin satu pilihan yang ada yang perlu diwujudkan sekarang adalah dengan mewujudkan kerajaan sementara, dengan melantik seorang Perdana Menteri interim yang akan meneruskan tugas pemerintahan negara dalam tempoh 2 tahun untuk pemulihan negara kita daripada pandemik COVID dan juga keadaan ekonomi yang tidak begitu stabil sehingga kepada tempoh PRU ke-15 yang akan datang. Dan ini mungkin dalam kerangka perbincangan dan juga perancangan yang dibuat oleh pimpinan UMNO, pucuk pimpinan UMNO yang merasakan bahawa kemungkinan kerajaan yang ada sekarang perlu diganti dengan sebuah kerajaan sementara ataupun penjajaran baru dalam konteks yang lebih sesuai pada situasi politik semasa.